Dan itu dia tadi sedikit ucapan daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan Hari Belia Negara yang disambut pada setiap tahun iaitu 15 Mei. Di mana tanggal 15 Mei setiap tahun merupakan hari yang cukup istimewa kepada belia di Malaysia ini kerana pada hari ini merupakan tarikh bagi Hari Belia Negara. Sambutan Hari Belia ini merupakan pengiktirafan berterusan oleh kerajaan dalam menjadikan golongan belia ini sebagai rakan kongsi utama untuk membangun dan juga memajukan negara. Dekad ini, dekad anda menjadi tema Hari Belia pada tahun ini. Dan sebentar tadi juga kita dah dengar beberapa perincian daripada amanat dan juga ucapan daripada Perdana Menteri di mana Perdana Menteri turut menegaskan beberapa elemen dan juga beberapa pengumuman yang amat penting juga untuk kita recap semula di mana katanya kerajaan sedang memfokuskan untuk memperkasakan model pembangunan belia baru di mana ia akan memberikan tumpuan bagi mendepani cabaran yang dihadapi oleh belia dan juga untuk memastikan belia mengadaptasi kepada lanskap pada masa kini, lanskap digital dan juga untuk mewujudkan dari segi pemikiran analitik dan juga inovasi serta kecekapan mereka. Dan turut diumumkan oleh Perdana Menteri adalah mengenai satu kumpulan penasihat anak muda kepada Perdana Menteri yang akan ditubuhkan di mana calon-calon masih lagi sedang dicari dan ia sebagai untuk ataupun sebagai satu platform untuk para belia ini menyuarakan aspirasi mereka dan supaya mungkin ada direct terus apa aspirasi daripada belia ini terus sampai kepada Perdana Menteri supaya Perdana Menteri boleh mengambil tindakan dan sebagainya. Dan satu lagi perkara yang boleh kita perhatikan juga dalam ucapan Perdana Menteri sebentar tadi adalah melihat kepada fokus yang ataupun melihat kepada satu gerakan volunteer ataupun sukarelawan yang ditubuhkan untuk memastikan dan juga untuk membantu petugas Barisan Harapan terutama ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini dari segi untuk pemberian vaksin dan sebagainya. Dan katanya fokus diberi kepada tanggungjawab sosial dalam membangunkan ataupun dalam pembangunan sosial dalam sukarelawan di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin menggalakkan ramai belia untuk sertai dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan dan salah satu platform yang ada adalah Malaysia Support Vaccine Volunteer ataupun dikenali sebagai MyVet untuk membantu para petugas Barisan Harapan sepanjang musim atau bukan musim sepanjang pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada ketika ini, begitu juga dengan sepanjang program imunisasi COVID-19 PICK di Malaysia dan pada ketika ini difahamkan seramai 10,500 telah pun mendaftar diri dan kebanyakan mereka adalah berusia daripada 15 hingga 40 tahun dan itu sedikit sebanyak perincian yang boleh kita bawakan daripada ucapan dan juga amanat daripada Perdana Menteri sebentar tadi dan mungkin kita nak berbincangkan sedikitlah mengenai isu belia dalam negara kita. Kita nak dengar pendapat dan juga suara belia ini. Bagaimana dari segi pelibatan belia ini adalah amat penting sekali dan apakah dari segi hala tuju belia yang bakal jadi pemimpin pada masa hadapan negara. Dan kita ingin melihat konteks peranan belia juga dalam memastikan urus tadbir kerajaan yang lebih baik. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Lim San Shen merupakan Presiden Persatuan Pemimpin Muda di Talian ketika ini. Shen? Ya, salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam Malaysia Pengantin. Baik. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kepada Astravani. Baik, tadi kita dah dengarkan sedikit mengenai ucapan Perdana Menteri sebentar tadi dan kita nak bercakap mengenai peranan belia ini dalam memastikan urus tadbir kerajaan yang lebih baik. Pastinya pelibatan belia itu amat penting sekali. Bagaimana anda melihat dari segi pelibatan belia ini dalam menyuarakan pendapat, aspirasi dan juga adakah suara ini didengari oleh kerajaan sendiri? Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan tersebut. So, saya ingin bagi definisi belia. Belia adalah didefinisikan sebagai individu antara 15 tahun hingga 30 tahun. Okay, sebagaimana Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007. Dan urus tadbir ini adalah dikenali sebagai governance. Okay. Konsep of good governance ataupun urus tadbir baik pertama kali muncul pada akhir 90, 80-an pada masa perubahan politik yang tidak pernah berlaku sebelum ini, iaitu semasa runtuhan tembok Berlin. Dan Bank Dunia telah menggariskan 6 dimensi utama tadbir urus iaitu hak bersuara dan accountability, kestabilan politik dan tanpa keganasan, keberkesanan kerajaan, kualiti penggawasaniaan, kedaulatan undang-undang, rule of law serta kawalan rasuah. Dan saya tengok
dalam era globalisasi dan pasca pandemik COVID-19 ini, belia sememangnya memainkan peranan yang cukup mustahak, cukup penting. Okay? Pertama sekali, belia boleh memastikan urus takbir negara yang lebih baik dengan mengambil berat dan juga cakna tentang isu semasa yang berlaku. Contohnya seperti negara kita sedang berada dalam 5A, iaitu revitalize dalam strategi 6A bagi menangani pandemik dan pemulihan ekonomi. Dan kerajaan juga bagi beberapa pakej rancangan ekonomi seperti prihatin PKAs, penjana, kita prihatin, pemain, pemakasa. Maka belia hendaklah mengetahui apakah inisiatif dan juga usaha murni kerajaan untuk membantu rakyat, untuk membantu belia, dan belia seharusnya memanfaatkan semua inisiatif dan juga usaha kerajaan supaya kapasiti diri dapat dibangunkan dengan maksimumnya. Dan belia bukan sahaja hendaklah membaca berita ataupun cakap tentang isu semasa, mereka boleh berfikir dan juga menganalisi sesuatu isu dan topik secara rasional tanpa mengambil pihak untuk side this or side that. So mereka kena remain neutral dan juga berfikir secara rasional. Baik, Shen, tadi kita dah dengar ucapan daripada Perdana Menteri yang katanya kumpulan penasihat anak muda kepada Perdana Menteri akan ditubuhkan dan ia sebagai satu platform untuk suara ataupun generasi anak muda ini menyuarakan pendapat mereka terus kepada Perdana Menteri. Dan bagi Shen sendiri, adakah anda melihat peranan belia ini diangkat pada satu tahap yang boleh dibanggakan tahun demi tahun? Ya, sememangnya. Sebab dengan penumbuhan kumpulan penasihat anak muda kepada Perdana Menteri, hanyalah anak muda yang untuk kerja dengan Perdana Menteri. Ya, sebagaimana situasi Indonesia, iaitu Presiden Indonesia telah mengambil 7 anak muda untuk bekerja bersama Presiden Indonesia. Maka saya tengok ini adalah satu inisiatif yang sangat baik. Anak muda yang bekerja dengan Perdana Menteri boleh menyuarakan terus pandangan inisiatif yang baik kepada Perdana Menteri untuk melaksanakan demi kebaikan negara dan juga demi kebaikan belia. Maka dengan ini saya rasa suara belia dapat diangkat dan ingatlah, suara belia, suara keramat. Nurani belia mesti dah didakap. Dengan itu saya harap penasihat anak muda kepada Perdana Menteri adalah terdiri daripada pelbagai kepakaran, contohnya dari undang-undang, dari ada yang political science. Maka mereka dapat memberikan pandangan yang sangat komprehensif dan holistik untuk pembangunan mampan negara sebagaimana SDG. Dan Shen, tadi juga kita dah dengar dari segi peranan yang dimainkan oleh anak muda dan pelbagai isu yang telah pun dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita nak memahami juga mengenai peranan anak muda ini terutama dalam menyuarakan pendapat dan juga aspirasi anak muda. Dan untuk mewakili suara belia ini terutama dalam kerajaan, pastinya mereka ini perlu memasuki dari segi pertandingan demokrasi iaitu melalui pilihan raya sendiri. Penyertaan belia dalam politik pada ketika ini mungkin dilihat masih lagi rendah. Apa yang perlu diberikan perhatian oleh mungkin parti-parti politik ini untuk menggalakkan lagi penyertaan wakil belia, dan adakah parti-parti politik dalam negara kita ini mungkin masih lagi beri keutamaan kepada orang lama, orang katakan? Okey, pertama sekali saya rasa pihak kerajaan perlu memberikan satu sistem pendidikan yang lebih komprehensif, iaitu meliputi tentang sistem demokrasi bermula dari bangku sekolah lagi. Contohnya dari sekolah rendah, murid mempunyai hak untuk memilih siapa menjadi ketua darjah ataupun ketua kelas dan bukan dipilih oleh cikgu, dan murid dapat menyertai proses demokrasi secara sendiri. Dan seterusnya, kerajaan hendaklah memastikan sistem pendidikan adalah cukup untuk mentadbiirkan atau memberikan informasi tentang sistem demokrasi berparlimen dan juga sistem raja berperlembagaan di dalam Malaysia. Maka rakyat dapat lebih peka dan juga tahu tentang apa sistem demokrasi di Malaysia dan juga tahu tentang Dewan Rakyat, Dewan Negara, dan mereka dapat terus berminat untuk explore dan juga dapat menyertai dalam sistem demokrasi selepas mereka dapat mencapai kelayakan untuk menjadi seorang ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Negara. Bukan itu sahaja, belia juga dapat membaca dari akhbar. Contohnya, parti-parti politik perlulah memberikan peluang pada anak muda dan juga banyak menulis artikel ataupun rencana. Contohnya dalam ruangan kolom di berita harian, Cosmo, Metro dan sebagainya, dan juga di internet.
maka anak muda dapat membaca dan juga memahami secara lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku dalam arena politik, dan mereka perlu mengetahui arena politik ini merupakan arena yang untuk berkhidmat untuk rakyat dan adalah satu platform yang terbaik untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk mendengar keluhan rakyat dan juga berkhidmat untuk rakyat sepenuh hati dan bukan untuk apa-apa agenda yang lain. Dengan itu, parti-parti politik sebenarnya memberikan satu teladan yang cukup baik, iaitu sentiasa ada integriti, ada amanah dan juga accountability, iaitu semua tindakan adalah berdasarkan undang-undang, perlembagaan, hukum negara dan juga sentiasa setia dengan pengundi mereka. Baik, terima kasih kepada Lim San Chen, merupakan Presiden Persatuan Pemimpin Muda UM. Kita membincangkan mengenai peranan belia dalam urus takbir yang lebih baik.